Okey. Mana Syazwan Hakimi tadi? Ya. Syazwan minta tolong pimpin bacaan doa belajar untuk hari ini. Semua tak ada tangan, yang lain tak ada tangan. Syazwan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa alaina ini rahmat ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaman intal malam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syazwan. Jadinya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadinya alhamdulillah, hari ini setelah 2 minggu kita bercuti, hari ini kita dapat sambung kita punya pembelajaran. Walaupun masih lagi secara online ya, kita tak boleh lagi nak pergi sekolah, tapi alhamdulillah lah Allah masih bagi kita jalan untuk menuntut ilmu. Jadinya insyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita mata pelajaran akhlak untuk subtopik yang seterusnya. Jadinya semua boleh, yang ada buku teks boleh buka buku teks lah muka surat 17. Okay, jadinya Irsyad, Ustaz nak minta tolong Irsyad baca. Boleh tak tolong baca kita punya tajuk pembelajaran hari ni? Nampak tak saya punya skrin? Nampak kan saya punya skrin kan? Nampak. Tak, Cuba muka baca surat dia apa? punya 17. Fadilat bersifat benar. Fadilat bersifat sabar. Lagi sekali Irsyad. Fadilat bersifat sabar. Okey, terima kasih Irsyad. Jadinya saya nak bagi satu contoh pada kamu semua hari ni. Kalau kita ada satu pokok dekat rumah, kalau kita ada satu pokok dekat rumah, jadinya kalau kita siram pokok tu sentiasa kan, kalau kita siram pokok tu sentiasa, kita jaga, kita bagi dia baja, jadinya mestilah pokok tu akan jadi hidup kan, pokok tu akan hidup segar, pokok tu akan cantik menghijau. Kalau dia pokok yang berbunga, mesti dia akan keluarkan bunga yang cantik. Melainkan kalau pokok tu, saya bagi situasi yang kedua, jadinya kalau pokok itu tadi, kalau ada dekat rumah kita dan kita tak jaga pokok tu, kita tak siram, kita biarkan pokok tu, kadang-kadang je kalau kita rasa kita nak siram, kita siram, kalau kita rasa kita nak baja, kita baja, baru kita perhatikan pokok tu kan. Pastinya pokok itu akan menghasilkan tanaman yang tidak segar. Pokok itu akan mati kan, pokok itu akan, daun-daunnya akan berguguran, akan menjadi tidak subur. Jadi macam tu jugalah, kita ibaratkan pokok tu sebagai kehidupan kita, dan kita ibaratkan segala siraman tanaman air itu dan segala baja yang kita nak gunakan pada pokok itu, kita ibaratkan sebagai benda itu adalah sifat sabar. Jadinya kalau kita mengamalkan sifat sabar itu, jadinya pastilah pokok itu akan hidup subur. Tanah-tanah pada pokok itu akan hidup subur. Jadinya macam itu jugalah tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kita mengamalkan sifat sabar, akan banyak kebaikan yang kita akan dapat dalam hidup kita. Jadinya dalam buku kita, seperti mana yang saya tunjuk pada kamu, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini dinyatakan 9 kebaikan yang kita akan perolehi sekiranya kita mengamalkan sifat sabar. Saya nak minta tolong Dahlia pula, Dahlia Rafana. Minta tolong cuba bacakan fadilat bersifat sabar yang pertama. Disukai oleh Allah dan Rasulullah. Terima kasih. Jadinya kebaikan kalau kita bersifat sabar, kebaikan yang pertama adalah disukai oleh Allah dan Rasul. Seperti mana yang kita tahu, sifat sabar ini adalah sifat yang sangat-sangat baik. Jadinya bila kita amalkan sifat sabar ini, jadinya secara tidak langsung Allah dan Rasul akan
menyukai kita. Macam mana Allah dan Rasul suka dengan kita? Caranya adalah hidup kita akan menjadi lebih berkat. Allah akan bagi kita ganjaran pahala dan sebagainya. Okey. Maisa Insyirah, cuba tolong baca nombor 2. Kebaikan, fadilat bersifat sabar yang kedua. Tolong baca. Menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, terima kasih Maisa. Jadinya siapa yang baru masuk boleh buka buku teks muka surat 17. Perbincangan kita adalah fadilat bersifat sabar. Kita dah bincang yang kedua. Okey, jadi yang kedua adalah menambah keimanan kepada Allah. Jadinya sabar ini juga sangat penting untuk keimanan kita kepada Allah kan? Biasa tak awak dengar as-sabru minal iman. Sabar itu separuh daripada iman. Jadinya bila kita bersifat sabar, keimanan kita kepada Allah akan bertambah. Okey. Saya nak minta ni Haris Adam. Cuba Haris Adam tolong baca nombor 3. Disukai ibu bapa, guru dan rakan. Okey, terima kasih Haris Adam. Jadinya fadilat bersifat sabar yang ketiga adalah disukai oleh ibu bapa, guru dan rakan. Okey? Bukan setakat disukai oleh Allah dan Rasul sahaja bila kita mengamalkan sifat baik sabar ini, tetapi orang di sekeliling kita juga akan senang dengan pribadi kita, akan senang dengan sifat kita, iaitu ibu bapa kita, guru-guru kita, rakan-rakan pun akan suka kepada kita. Okey. Tengku, tolong baca nombor 4 Tengku. Tengku Daniel Afif. Boleh tak baca, tolong baca nombor 4. Peliknya nama. Jiwa sentiasa tenteram. Okey, terima kasih Tengku. Okey, jadi nombor 4, jiwa sentiasa tenteram. Okey, sifat sabar ini juga sangat penting untuk diri kita, untuk sentiasa mendidik diri kita, melatih diri kita untuk menjadi sentiasa tenteram, untuk menjadi orang yang tenang. Jadinya sebab itu sangat penting untuk bersifat sabar. Okey, minta orang lain pula baca. Fauzan ada Fauzan. Ahmad Fauzan bin Ahmad Yusri. Ada tak? Fauzan? Fauzan tak ada. Aisyah Zara ada, Aisyah Zara. Kalis lah Kalis. Kalis tolong baca nombor 5 Kalis. Kalis Iman. Nombor 5. Mendapat Okey. Keampunan dan dan rahmat rahmat Allah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca lagi sekali Kalis. Mendapat keampunan dan rahmat Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang balik. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Okey, jadi fadilat bersifat benar yang kelima adalah mendapat keampunan dan rahmat Allah. Okey. Jadinya tadi kita dah bincang pasal kita akan disukai oleh Allah kan. Kita akan mendapat rahmat daripada Allah. Okey, jadinya selain daripada mendapat pahala daripada Allah, so kita pun akan dikurniakan keampunan dan rahmat daripada Allah. Jadinya sebenarnya bersifat sabar ini akan mendapat banyak kebaikan dan banyak manfaat. Okey, jadi kita tengok fadilat yang seterusnya, fadilat yang ke-6. Mana lagi? Siapa lagi yang boleh baca ni?
Ada yang nak baca? Faris mana Faris? Faris Farhan. Ada? Ada tak Faris Farhan? Kelas 3 amal. Iman Zara ada Iman Zara? Iman Zara Alina. Ada tak? Mana budak-budak ni? Ryan ada Ryan. Ryan Wakiuddin. Ada tak Ryan? Ya. Ryan, tolong baca Ryan. Yang nombor berapa? Yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Cuba baca yang ke-6. Dapat Okey. menyelesaikan masalah. Okey, terima kasih. Okey, jadi kebaikan bersifat sabar yang ke-6 adalah dapat menyelesaikan masalah. Jadi bila kita ada masalah, pada secara normalnya bila orang ada masalah ni dia akan rasa serabut, dia akan rasa tak tenang apa semua. Jadinya dengan bersabar sahaja hati kita akan jadi tenang dan masalah yang kita hadapi itu akan dapat diselesaikan dengan mudah. Okey? Jadinya itu kebaikan bersifat sabar yang ke-6. Yang ke-7. Boleh tak ni Syazlan Najmi. Najmi Azmi. Muhammad Najmi Azmi. 3 ilmu. Boleh tak tolong baca yang ke-7? Dapat diperkenankan doa oleh Allah. Okey, terima kasih Najmi. Okey, jadinya kebaikan yang seterusnya adalah dapat diperkenankan doa oleh Allah. Okey, bila kita berdoa ni, kita tak akan terus dapat. Okey, bila kita berdoa ni, kadang-kadang Allah bagi kita masa yang sesuai, barulah Allah akan makbulkan apa yang kita minta, apa yang kita doa tu baru Allah akan makbulkan. Jadinya dalam berdoa ini pun kita kena bersabar. Sebagai contoh kita minta sesuatu benda, kita minta sesuatu perlindungan daripada Allah. Okey, kadang-kadang Allah akan tangguhkan permintaan kita sampai akan tiba masa yang sesuai baru Allah akan berikan pada kita. Jadi sepanjang daripada masa tu kita kena bersabar. Apa yang kita minta pada Allah kita sabar, kita sabar. Dan boleh jadi berkat daripada kesabaran kita, okey, berkat daripada ketabahan kita untuk meminta sesuatu daripada Allah itu, Allah akan perkenankan pada masa yang sesuai. Bila Allah nak bagi, Allah akan bagi. Jadinya dalam kita berdoa pun sebenarnya kita kena mengamalkan sifat sabar. Okey, ada 2 lagi, 8 dengan 9. Siapa nak baca ni? Ada tak? Siapa tu? Nazurul CCN tu. Ada angkat tangan. Siapa Nazurul CCN? Kalau nak baca. Boleh baca. Siapa nama kamu? Airin. Airin. Okey, boleh baca Airin nombor 8. Mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Okey, terima kasih Airin. Okey, jadinya kebaikan fadilat daripada bersifat sabar yang ke-8 adalah mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Okey. Bila kita bersabar juga Allah akan tunjukkan kita kepada arah kebaikan. Jadi kan tadi kan dalam kita berdoa, dalam kita nak menyelesaikan masalah kan kita kena bersabar. Okey, kita kena bersabar, kita kena banyak bersabar. Jadi bila kita banyak bersabar tu masalah kita akan boleh dapat diselesaikan. Selain itu doa kita akan dapat diperkenankan oleh Allah. Jadinya sebab itu dia kata bila kita bersabar ini banyak jalan-jalan ke arah jalan kebaikan itu akan terbuka. Okey. Jadinya last sekali nombor 9. Fadilat yang last sekali nombor 9. Siapa nak baca boleh angkat tangan. Boleh tekan angkat tangan kat situ. Siapa tu? Ahmad Rosli. Siapa Ahmad Rosli? Saya. Okey, boleh baca yang terakhir sekali nombor 9. Disegani dan dihormati. Siapa ni Ahmad Rosli? Alisha Nofatia. Okey, terima kasih. Okey, jadinya yang ke-9 dan yang terakhir
fadilat ataupun kebaikan bercakap benar adalah disegani dan dihormati. Disegani ni maksud dia orang akan segan dengan kita. Bukan maksud dia orang malu nak jumpa kita, nak bercakap dengan kita apa. Bukan Maksud dia adalah orang akan hormati kita. Orang akan kalau ada kita nak cakap, kita nak buat sesuatu, orang akan beri perhatian pada kita. Orang akan nak dengar apa kita cakap, nak dengar apa yang kita nak berikan pendapat sesuatu. Disebabkan apa? Disebabkan sifat kesabaran kita, sifat tenang kita itu orang akan lebih suka untuk bergaul dengan kita dan selesa untuk bergaul dengan kita. Jadi anak-anak tahun 3 sekalian, yang kita bacakan semua itu tadi, yang 9 itu adalah fadilat ataupun kebaikan, keistimewaan apabila seseorang itu mengamalkan sifat sabar. Okey? Jadinya apa yang kita boleh simpulkan, apa kesimpulan yang kita akan dapat daripada pembelajaran kita hari ini adalah sifat sabar ini adalah sifat yang kita mesti amalkan. Okey, sifat yang kita mesti amalkan dalam kehidupan seharian kita. Banyak benda yang kita kena hadapi dengan sabar dalam hidup kita kan. Lagi-lagi musim PKP ni rasa macam kenapa tak boleh nak pergi sekolah kan. Kadang-kadang kita nak fikir kenapa nak kena belajar online lama-lama, kenapa tak boleh nak pergi sekolah. Tapi kita kena fikir yang semua ini adalah ketentuan daripada Allah. Kita kena sabar menghadapi segala dugaan yang kita telah lalui sekarang. Sebab pada masa yang akan datang, pastinya Allah akan bagi hikmah daripada segala apa yang berlaku. Okay, insya-Allah nanti kita akan dapat juga belajar bersama-sama semula di sekolah kan. Pastinya semua dah rindu untuk belajar di sekolah. Jadinya kita sama-sama bersabar dan banyakkan berdoa supaya kita diberikan yang terbaik. Okey. Jadinya alhamdulillah setakat itu pembelajaran kita hari ini. Okey. Saya ucapkan terima kasih pada semua. Jadi